Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kawalan sosial ataupun social control. Sebelum saya menerangkan lebih lagi, terdapat dua persoalan yang ingin saya ajukan. Yang pertama ialah, kenapa orang mematuhi peraturan dan norma walaupun bercanggah dengan kepentingan mereka sendiri? Dan soalan yang kedua ialah, kenapa masih ada lagi orang yang melanggar undang-undang? Jawapannya ialah kerana adanya kawalan sosial. Kawalan sosial ni bermaksud cara untuk kita mengawal perilaku manusia dalam masyarakat. Terdapat dua proses kawalan sosial. Yang pertama ialah internalisasi ataupun internalization dan yang kedua ialah sanksi ataupun sanction. Okey, internalisasi merupakan satu proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang dilakukan oleh individu sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Contohnya ialah adat resam, tradisi, kepercayaan, sikap dan melalui interaksi yang berpanjangan dan dengan orang lain. Seterusnya ialah proses sanksi ataupun sanction. Sanksi ialah reaksi sosial terhadap tingkah laku seseorang. Terdapat dua jenis sanksi. Yang pertama ialah negatif dan yang kedua ialah positif. Sanksi negatif ialah satu bentuk hukuman yang bertujuan untuk mengecilkan hati perilaku devian. Dan sanksi positif pula satu bentuk ganjaran yang bertujuan untuk menggalakkan kelakuan itu menepati norma. Terdapat dua jenis sanksi, iaitu sanksi formal dan sanksi tidak formal. Informal sanction ataupun sanksi tidak formal ialah kawalan yang wujud dalam kod tingkah laku moral dan sosial seseorang. Ianya merangkumi beberapa faktor. Yang pertama ialah imej diri yang positif, yang kedua kawalan diri, ketiga kekuatan ego, keempat tahap toleransi dan yang terakhir ialah perasaan bertanggungjawab. Berdasarkan Braithwaite, sanksi tidak formal seperti malu boleh membantu untuk mencegah perbuatan jenayah dan mengintegrasikan semula pesalah ke dalam masyarakat. Kebanyakan ahli masyarakat menahan diri daripada jenayah bukan kerana mereka takut dengan sanksi undang-undang, tetapi kerana hati nurani mereka tidak membenarkan pelanggaran undang-undang. Seterusnya ialah informal sanction ataupun sanksi tidak formal. Sanksi tidak formal terbahagi kepada dua, iaitu positif dan negatif. Untuk sanksi tidak formal yang positif ialah melalui pujian, galakan ataupun sokongan dan senyuman. Dan sanksi tidak formal yang negatif pula ialah melalui ejekan, gosip ataupun dipukul ataupun dimarahi keluarga. Seterusnya ialah formal sanction ataupun sanksi yang formal. Kawalan sosial yang formal lahir dengan adanya penubuhan satu rangkaian yang tetap dan badan-badan tertentu untuk menjalankannya seperti polis, mahkamah dan lain-lain. Maksudnya, kawalan ini ialah kawalan rasmi yang ada dalam sesebuah organisasi ataupun negara. Formal sanction ni bercirikan undang-undang, peraturan, kod dan lain-lain serta boleh dikuatkuasakan oleh negara yang mempunyai kuasa paksaan yang mutlak atau berbagai kelompok dalam masyarakat. Ianya bersifat rasmi dan perlu dipatuhi. Formal sanction ataupun sanksi formal terbahagi kepada dua, iaitu positif dan negatif. Untuk sanksi formal yang positif adalah seperti kenaikan gaji, mendapat pingat dalam tentera, mendapat sijil ataupun kenaikan pangkat. Seterusnya, sanksi formal yang negatif pula ialah dipenjarakan ataupun dipecat dari pekerjaan dan penyingkiran daripada gereja.